muafakat nasional. Kenapa saya kata muafakat nasional? Hari ini timbul kenyataan muafakat nasional daripada UMNO bahawa mereka boleh menerima bersatu masuk ke dalam muafakat nasional. Nah, muafakat nasional asal wujudnya adalah untuk orang Melayu Islam. Itu asal wujudnya. Asal wujudnya adalah orang Melayu Islam. Itu asal wujudnya. Kemudian bila asal wujud itu sekarang ini bersatu sudah membuka sayap kepada bukan Islam, bukan Melayu. Sekarang ini timbul persoalan, adakah muafakat itu masih lagi berkisar di kalangan di jajaran perkataan Melayu dan Islam itu, ataupun dia sudah berubah arah? Adakah benda itu akan tetap kekal bersama dengan Melayu Islam ataupun dia akan berubah arah? Ini persoalan sekarang ini yang kena kita lihat akan berlaku dalam beberapa hari lagi. Kenapa saya kata dia demikian, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka akan cuba mengelak untuk pertandingan 3 penjuru. Sebarang pertandingan 3 penjuru yang melibatkan PAS, UMNO dan Bersatu di satu-satu tempat itu akan merugikan muafakat nasional, terutama di kawasan Melayu, di kawasan majoriti Melayu. Kita katakan majoriti Melayu yang ada di Malaysia ni, kerusi majoriti Melayu yang ada di Malaysia ni tak sampai pun 100. Kan mungkin 100 lebih lah. Okeylah. Mungkin kita ambil lah contoh kerusi majoriti Melayu campur kerusi 50-50. Melayu dan bukan Melayu ni almost 50-50. Ataupun Melayu ni sikit je berbanding dengan sikit majoriti berbanding dengan non-Malay. Kalau dia nak memenangi Malaysia, mereka perlu nak menang di seluruh kerusi ini. Bukan setakat kerusi Melayu, mereka perlu juga nak dapatkan kerusi bukan Melayu. Isunya sekarang ini, MIC dan MCA berada dalam keadaan mereka tidak kuat. MIC dan MCA berada dalam keadaan mereka tidak mampu untuk nak menggerakkan grassroots dan mampu untuk nak menggerakkan negara, orang Cina, orang India dalam menyokong muafakat nasional. Kenapa? Sebab orang bukan Melayu tahu bahawa muafakat nasional ini tidak akan sekali-kali memberi manfaat dan menjadi suara kepada orang bukan Melayu. Dan benda ini terbukti sekian lama dengan Barisan Nasional. Di kawasan-kawasan yang di mana majoriti bukan Melayu, kawasan bandar yang mana bukan Melayu banyak tinggal di kawasan tersebut, Barisan Nasional UMNO, Barisan Nasional takkan mampu dapat bertahan. Mereka kalah di Pulau Pinang, Selangor, Perak. Walaupun Perak 2 kali bertukar tangan, tapi yang ketiga saya dah bagi tahu dengan seorang YB ni, tolonglah kali ni jangan bagi orang lain jadi menteri besar. Melaka pun jangan bagi parti lain jadi menteri besar, tolonglah. Cukuplah. Orang nak kata apa kat saya, katalah. Tapi jangan bagi orang lain jadi menteri besar. Kenapa? Kerana yang ada kekuatan grassroots sekarang ini adalah Parti Keadilan Rakyat. Siapa dapat menafikan perkara ini? Yang ada kekuatan grassroots sekarang ini, yang ada kekuatan dan ada nama adalah Parti Keadilan Rakyat. Jadi kalau begini keadaannya, kenapa kita nak kena kompromi lagi dalam keadaan pengkhianatan yang sedang berlaku? Tapi ramai yang melompat itu Parti Keadilan Rakyat. Betul, kita kata yang melompat itu Parti Keadilan Rakyat, tetapi dalam pada dia melompat pun kita masih lagi antara yang paling banyak kerusi, 38. 38 kerusi, maksudnya kalau campur 39, campur dengan 12 orang yang melompat tempoh hari. Dan 12 orang campur dengan 38 yang kita ada 50 kerusi. 50 kerusi itu 1/4. Almost 1/4 parlimen adalah Parti Keadilan Rakyat yang menang kursi tersebut. Maksudnya daripada segi kekuatan itu ada. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kata kedudukan bukan Melayu di dalam Bersatu, di dalam Muafakat Nasional, di dalam Barisan Nasional, whatever lah nama kita letak sekalipun, mereka berada dalam keadaan terancam. Dan Muafakat Nasional tahu sekiranya mereka nak menang Malaysia, tak cukup sebenarnya mereka sekadar ada kerusi Melayu. Mereka tak cukup sekarang. Ini saya bercakap tentang konteks Semenanjung. Saya tak bercakap lagi tentang konteks Sabah Sarawak. Di mana majoriti kawasan dia adalah kawasan bukan Melayu. Di Sarawak, don dia majoriti lebih kurang dalam suku saja hanya kawasan Melayu, Melanau Muslim lah. Tapi Melayu hanya lebih kurang suku saja. The rest are not non-Malays. Bukan Melayu punya area. So sekarang Bersatu dan Muafakat Nasional nak bawa bendera apa dalam keadaan kalau sekiranya itu yang berlaku sekarang ini. Di Sabah saya tak pastilah daripada kedudukan demografik Malay and non-Malay dia. Kan? Tapi saya nampak macam UMNO boleh je bertahan dekat Sabah. Saya nampak begitulah, tapi kita tahu. Sebab itu saya nak pergi ke Sabah ni, saya nak bertanya,
Dekat Sabah ni saya akan pergi insya-Allah di beberapa tempat. Pertama sekali saya akan pergi Putatan. Kemudian saya akan pergi ke Beaufort. And lepas itu saya akan pergi ke Labuan. And then saya akan pergi ke Tuaran. And then berkemungkinan saya mungkin akan pergi ke beberapa tempat yang lain sebelum saya balik ke Kuala Lumpur. Dan insya-Allah saya akan datang balik selepas penamaan calon, dan saya akan datang balik pada hari pengundian dibuat. Insya-Allah. Jadi siap sedia. Saya akan buat live di sana nanti kalau ada kelapangan, kalau ada ada bajet, tidak ada aral melintang, insya-Allah kita akan mengadakan perkara tersebut. Kita akan pergi. Silakan minum dulu. Penat juga. TO suam kosong, tak ada gula. Balik kepada cerita Mufakat Nasional. Kenapa tiba-tiba UMNO bertukar nada? Kenapa tiba-tiba UMNO bertukar nada? Sedangkan sebelum ini Zahid Hamidi begitu keras mengatakan bahawa tidak akan menerima UMNO. Pertama sekali UMNO katanya hanya masuk dalam Perikatan Nasional itu atas dasar ahli-ahli parlimen sahaja, bukannya dasar parti. Itu yang pertama. Kemudian bila dia keluar dari kenyataan tersebut, tidak ada seorang pun ahli UMNO yang memberi sokongan kepada kenyataan tersebut. Tidak ada seorang pun ahli UMNO yang menyambut kenyataan tersebut. Disebabkan tidak ada ahli UMNO yang menyambut kenyataan tersebut, maka benda itu dilihat sebagai mati begitu saja. Tiba-tiba sekarang ini UMNO ada menyatakan, saya lupa tadi siapa, Anwar Musa kot, bukan Anwar Musa, siapa tadi yang kata bahawa UMNO sekarang ini Mufakat Nasional sudah bersedia untuk bekerjasama dengan Bersatu. This is very interesting. Kenapa? Sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, Muhyiddin Yassin telah berjaya memastikan yang pertama sekali beliau survive di dalam menukar speaker, dan beliau survive dalam bajet tambahan. Kedua-duanya beliau survive. Dia, jangan kita ingat 111 kursi itu tak majoriti 111 kursi itu majoriti. Dia walaupun dia mendapat 111 kursi itu masih dah dikirakan sebagai survive, hidup, dah berjaya untuk dapatkan majoriti. Dia tak perlu pun 112 kursi. Cukup dengan majoriti 111 kursi dia dah dapat dah untuk meluluskan apa yang dia nak luluskan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita tengok dalam keadaan yang ada sekarang ini, Bersatu sudah mula nampaknya ugutan terhadap Zahid Hamidi, Isa Samad, konco-konco yang lain tu sudah mula nampak berkesan. Di mana selepas ini kes Zahid Hamidi akan mendapat liputan, dan berkemungkinan besar kes Zahid Hamidi ini beliau juga akan didapati bersalah. Kes si Najib sekarang ini dia sekarang ini berada dalam keadaan untuk appeal, dia tengah nak merayu sekarang ini. Berkemungkinan besar beliau juga akan kalah. Berkemungkinan besar beliau juga akan kalah. Kenapa? Sebab bukan intention Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan Najib, untuk menyelamatkan Zahid, untuk menyelamatkan kroni-kroni UMNO yang terpalit dengan kes-kes skandal ini. Kenapa? Yang pertama sekali, sebab Muhyiddin Yassin masih lagi berpegang kepada kononnya integriti. Janji dia untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional dahulu adalah kerana bukan dia UMNO, tetapi kerana mereka membawa watak-watak jahat seperti Najib, watak-watak jahat seperti Zahid, watak-watak jahat seperti Isa Samad, watak-watak jahat seperti Ahmad Mazlan dan sebagainya. Watak-watak ini yang dia nak buang, dia nak bunuh, dan memastikan bahawa UMNO itu ditadbir oleh orang-orang Muhyiddin Yassin sendiri. Sekurang-kurangnya orang-orang yang incline kepada Bersatu. Sebab itu kalau kita tengok, tidak ada kes terhadap Isyamuddin, tidak ada kes terhadap Anwar Musa, walaupun mereka berada dalam keadaan banyak kes terhadap mereka. Tetapi kenapa tidak ada perkara itu dibawa? Kerana apa? Kerana situasi yang ada sekarang ini memungkinkan, menyebabkan mereka ini akan ke depan untuk memimpin UMNO dalam masa yang terdekat ini. Dengan ketiadaan dengan ketiadaan Zahid Hamidi, dengan ketiadaan Najib, dengan ketiadaan pimpinan-pimpinan senior ini, ia perlu diisi oleh pimpinan senior yang lain. KJ sekarang ini, Khairi Jamaluddin sekarang ini sedang menunggu peluang, mengintai peluang yang ada. Dia sekarang mengintai peluang yang ada, sebab itu dia berada dalam keadaan senyap sunyi.
Dia tak nak ambil tindakan dahulu. Dia tak kata dia camp Hishamuddin, dia tak juga kata dia camp Tok Mat ataupun Zahid Hamidi. Dia tak kata. Hari ini Papa Gomo test the water bila dia kritik Timbalan Menteri Bersatu yang minta surat sokongan kepada menjadi pengurusi Parma Niaga untuk anak dia sendiri. Papa Gomo pun sebenarnya tak lama. Lokman Adam pun tak lama. Tapi paid troopers macam ni, dia mudah nak berpaling. Dia macam Cikgu Bat lah. Dia macam Raja Petra lah. Dia orang ni jenis yang mudah. Siapa bayar lebih, dia ikut yang tu lah. So saya tak mustahil satu hari ni sekarang dia menjilat. Dulu dia menjilat Najib, lepas tu dia jilat Zahid. Tak lama lagi dia akan menjilat pula Muhyiddin Yassin atau Hishamuddin. Kita tengok lah. Yang saya boleh nampak ikhlas ni mungkin Zahrin lah. Zahrin tu saya nampaklah dia betul-betul telus dalam dia nak mengemukakan satu-satu pendapat. Yang lain tu dia sebenarnya more kepada di situ kerana dasar untuk survival politik, kerana atas dasar survival dia punya political and money gain saja. Nak menafikan? Silakan. Tak ada masalah. Atau tuan-tuan dan puan, dalam kemelut yang ada sekarang ini, dia akan kembali kepada satu persoalan yang lebih essential, lebih utama. Apa persoalan tersebut? Mampukah Mufakat Nasional ini decide untuk bertanding satu lawan satu di dalam kursi-kursi mereka masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, mampukah penyokong-penyokong mereka memberi sokongan kepada parti yang lain di mana calon mereka tidak dipertandingkan di situ? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba Azmin itu tidak bertanding di tempat tersebut. Azmin tidak bertanding di tempat dia, Bukit Antarabangsa ataupun di Gombak katakan. Zuraidah tidak bertanding di Ampang. Apa jadi dengan grassroots beliau di kawasan tersebut? Katalah dia bertanding di tempat lain, katalah dia bertanding di Pekan. Sebab Najib akan didapati bersalah. Azmin bertanding di Pekan, Zuraidah bertanding di Bagan Datuk. Dua-dua orang Singapura ni. Kan? Bertanding di tempat tersebut, apa jadi pada kawasan tersebut? Apa jadi kepada mereka? Apa jadi kepada pimpinan mereka? Apa jadi kepada grassroots mereka? Apa jadi kepada orang-orang yang menyokong mereka selama ini? Sebab itu, dia ni demi survival politik, dia sanggup tinggalkan orang-orang dia, tuan-tuan dan puan. Tetapi masih juga ramai penjilat-penjilat Azmin dan Zuraidah ini. Dan Mufakat Nasional sendiri tahu dengan masuknya Azmin ke dalam Mufakat Nasional, dalam bersatu masuk ke dalam Mufakat Nasional, mereka sebenarnya menempa bala. Bala apa? Bala dalam keadaan di mana mereka tidak akan mampu untuk membawa jauh nama Mufakat Nasional tanpa terpalit dengan pengkhianatan, tanpa terpalit dengan video, tanpa terpalit dengan apa yang dah Azmin buat pada parti dia sendiri. Macam mana kita nak percaya orang yang sanggup tikam kawan dia yang dah bersama dengan dia 20 tahun? Kalau yang bersama dengan kau 20 tahun belum kau boleh nak khianat, ini kan pula aku baru bersama dengan kau tak sampai 1 tahun. Itu dalam pemikiran mereka. So akhirnya jiwa mereka menjadi jiwa sangsi. Mereka tahu sekarang ini mereka membawa liability. Cuma mereka tak sangka bahawa Bersatu akan terima Azmin. Namun begitu, suka atau tidak, Azmin itu boleh jadi aset, boleh jadi liability kepada Bersatu. Adakah Azmin akan menjadi Presiden Bersatu selepas ini? This is something interesting untuk kita nak lihat. Something very interesting untuk kita nak lihat. Bahawa Azmin akan menjadi Presiden Bersatu di bawah pimpinan Bersatu dengan kononnya 200,000 ahli dia yang kononnya menyertai. Saya kata kalau betul lah dia ada 200,000, buat apa dia nak join Bersatu? Dengan 200,000 tu dia join apa? Dia buatlah parti sendiri. Buat apa dia nak join Bersatu?